Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك رزقا طيبا ونسألك عملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي مما لا يعلمون واجعل لي خيرا مما يظنون. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kita sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan taufik dan hidayahnya kita masih lagi diberi kekuatan dan juga peluang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersama-sama berada di rumah Allah. Tak kala ramai di kalangan kita yang masih lagi bermain-main dengan rumah Allah Ta'ala. Kita rasa syukur banyak-banyak kepada Allah kerana kita dapat berada di sini, ditambah lagi dengan kita duduk semeta berada di dalam majlis ilmu. Walaupun majlis ilmu ini tidak lama, tetapi beradanya kita di dalam majlis ilmu banyak kelebihan, banyak manfaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati, Allah Ta'ala rahmati, dan Allah Ta'ala memberi kelebihan kepada kita insya-Allah. Kita sambung hayatut tabi'in. Tabi'in yang seterusnya. Kalau kita ingat pada minggu lepas berkenaan dengan Iyash bin Muawiyah, seorang qadi yang hebat dan berlaku adil kepada rakyatnya. Pada pagi ini kita akan sama-sama mendengar seorang lagi tabi'in yang bernama Muhammad bin Al-Hanafiyah. Muhammad bin Al-Hanafiyah, ataupun nama sebenarnya adalah Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali. Ali itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Muhammad bin Al-Hanafiyah ini dinisbahkan kepada mak baru setelah Sayyidina Ali kematian Fatimah. Apabila Fatimah meninggal dunia, maka Sayyidina Ali telah berkahwin dengan seorang wanita daripada Bani Hanifah. Daripada Bani Hanifah. Maka
terkenallah dia Muhammad bin Al-Hanafiyah. Katanya ulama, letak Al-Hanafiyah ini supaya tidak bertukar. Tidak bertukar dengan anak kandung Nabi sallallahu alaihi wasallam, cucu kandung Nabi, iaitu Hasan dan juga Husain. Jadi Muhammad bin Al-Hanafiyah ini adalah seorang tabi'in yang mana dia hidup ketika mana dia lahirlah. Dia lahir setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi wafat, Sayyidina Ali mari jumpa dengan Nabi. Mari jumpa dengan Nabi, Sayyidina Ali kata, "Kalulah aku dikurniakan seorang cahaya mata selepas kewafatan kamu, boleh ke tak aku namakan dia dengan namamu, iaitu Muhammad, dan saya panggilnya dengan panggilan kamu?" Nabi pun kata boleh. Nabi kata boleh. Maka setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lihat bagaimana berasa sedihnya, berasa hiburnya anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Fatimah, iaitu isteri kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ambo cerita sikit bagaimana ketika saat-saat kematian Nabi sedang nazak. Nabi sedang nazak, maka Nabi ijtama'a indahu jami'u nisa'i. Nabi menghimpunkan semua isteri-isteri dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan semua isteri-isteri dia. Lam tatakhallaf wahidun hadithur Rasulillah minhunna. Tak ada seorang pun hak tidak bersama-sama dengan Nabi pada masa itu. Maknanya hadir belaka. Semua isteri-isteri Nabi ini hadir belaka untuk mendengar amanah, untuk mendengar amanat dan juga pesanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bainama kunna mujtami'atu ja'at ibnatahu Fatimah. Apabila isteri-isteri Nabi sedang berhimpun ni, tiba-tiba anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bernama Fatimah, tamshi, mari berjalan. Dia mari. La tukhti'u masyi'atuhu masyiyyata abiha. Menarik. Sedang Aisyah sedang berjalan. Berjalan dia tu sebiji serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan. Ni ulama kata la tukhti'u masyi'atuhu masyituha masyiyyata abiha. Dia berjalan sebiji sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan serupa dengan Nabi. Berjalannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqala laha Rasulullah, maka Nabi pun royak kepada dia, marhaban bi ibnati, ahlan wa sahlan, anakku. Fa aq'adaha an yamini, kemudian Aisyah duduk an yamini, di sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma sarraha bi syai'in fabakat, thumma sarraha bi syai'in fadhahakat. Kemudian Nabi membisikkan ke telinga dia, fabakat, maka menangilah Aisyah. Selepas pada tu Nabi bisik pula ke telinga dia, fadhahakat, maka gembiralah Aisyah.
Mula-mula menangis. Mari Nabi bisik pula, royak pula kali kedua, dia orang panggil ketawa, dia gembira dah. Bukan ketawa ni hadak, dia ketawa, dia gembira. Falamma qamat Fatimah radhiyallahu ta'ala anha min inda abiha sa'alatha Aisyatu. Bilalah moga isteri Nabi tengok kejadian tadi, Nabi bisik ke telinga Fatimah. Mula-mula tu menangis, lepas tu suka. Maka selesai belaka, sa'alat Aisyah. Aisyah pun tanya, ma qala lahu Rasul. Dia pun tanya Aisyah. Aisyah tanya Fatimah, gapo hak Nabi royak kepadamu? Fa abkaha thumma adhakaha. Sebab mula-mula pun menangis, lepas tu kamu suka. Fa ajabtaha qailatan. Maka jawabnya Aisyah, ma kuntu li ufshiya sirra Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku tidak akan bocorkan rahsia. Aku tidak akan bocorkan rahsia hak Nabi royak kepada aku lon. Dia tak akan royak lagi sebab Nabi masih hidup lagi. Falamma tawaffar Rasul, setelah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wafat, qalat Aisyatu li Fatimah radhiyallahu ta'ala anhuma. Aisyah tanya pula sekali lagi Fatimah. Tanya sekali lagi. As'alaki lamma fihi lamma li alayki minal haqq. As'alaki lima li alayki minal haqq. Aku nak tanya kamu sekali lagi benda hak benar. Lima akhbartini an saraki bihi Rasulillah. Gapo Rasulullah bisik kepadamu? Qalat Fatimah. Maka Fatimah pun kata, ammal an fa ni'ma fa na'am. Maka lani ya aku akan royak kepadamu. Mungkin Nabi wafat dah, aku nak royak lah. Gapo Nabi bisik kepada aku? Sarani awalan, mula-mula Nabi bisik kepadaku. Faqala li, maka Nabi royak kepadaku, inna Jibrila kana yu'ariduni fil Qur'ani kulla sanatin marrah. Dia kata Jibril alaihi salam ni mari jumpa dengan aku, ajarkan aku Al-Quran, royak kepada aku Al-Quran ini sekali setahun. Sekali setahun. Jibril mari jumpa dengan aku, royak Quran, royak wahyu setahun sekali kepada aku. Wa qad aradani fi hadzal am. Tiba-tiba pada tahun ini marratain, dua kali dia mari. Sekala setahun sekali yang mari. Tahun ni dua kali dia mari jumpa dengan aku. Wala ara zalika illa liqtirabi ajali. Dan aku tahu dah, tak ada benda lain dah. Kenapa Jibril mari jumpa dengan aku dua kali setahun ni? Liqtirabi ajali. Kerana ajal aku, kerana ajalku hampir tiba. Kerana ajalku orang panggil hampir tiba. Fattaqillah wasbiri. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan kamu bersabarlah. Fa ni'mas salafa ana laki. Dan akulah orang yang paling gembira. Akulah orang yang paling gembira. Ni jawapan daripada Aisyah. Ana laki inilah, orang panggil inilah benda yang aku paling gembira sekali bagi kamu. Fabakaitu, maka aku menangis. Menangis sebab Nabi royak dia ni nak mati. Thumma sarrani sanian. Kemudian kali kedua dia bisik kepada aku. Faqala li, Nabi royak kepada aku, amma taradina an takuni sayyidata nisa'il alamin. Amma taradina, sesungguhnya aku redha kepada kamu bahawasanya kamu akan menjadi sayyidah,
ketua bagi orang-orang perempuan di dalam syurga. Kamu akan menjadi ketua bagi perempuan-perempuan atas muka bumi ni. Wasatakunina awalan nasi luhuqan bi min ahli baiti. Dan kamu akan menjadi orang yang terawal ataupun orang hak mula-mula luhuqan akan jumpa dengan aku min ahli baiti, daripada keluarga aku. Fadhahaktu, maka aku ketawa, aku gembira. Sebab tu aku gembira, sebab aku ni ketua bagi perempuan-perempuan dalam syurga. Dan aku juga orang yang paling awal, orang hak mula-mula akan berjumpa dengan kamu daripada ahli keluarga aku. Maknanya selepas Nabi mati, dialah mati. Selepas Nabi wafat ni siapa? Iaitu Fatimah radhiyallahu taala anha. Maka disebut dalam ni waqad tuwfiyat Fatimatu radhiyallahu taala anha. Maka Fatimah pun mati bila? Ba'da hawalai 6 ashhur min wafati abiha. Nebule 6 ashhur. Nebule selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Fatimah pun meninggal dunia. Fatimah pun meninggal dunia. Anak oyaknya, kasihnya Fatimah kepada ayah dia, sayangnya Fatimah kepada ayah dia. Dan Nabi sendiri pun sayang kepada Fatimah. Siapa Nabi royak lagu tu kepada dia, maka benarlah. Benarlah wa sadaqa Rasulullah. Dan benarlah apa yang Nabi royak kepada Fatimah. Orang hok daripada keluarga Nabi hok mula-mula mati selepas dia tu siapa? Fatimah radhiyallahu taala anha. Tu cerita Fatimah. Sebagai tambahan ilmu kepada kita. Cerita. Jadi bila Fatimah ni mati, maka Sayyidina Ali telah berkahwin, sebagaimana Abu sebut tadi, berkahwin dengan orang lain, iaitu bernama Khawlah bin Ja'far bin Qais al-Hanafiyah. Dia berkahwin dengan perempuan tadi, maka lahirlah anak sebagaimana dia nak daripada Nabi bernama Muhammad. Jadi lahirnya Muhammad bin al-Hanafiyah ini di akhir pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dia lahir di akhir zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar. Lahir dia tu dengan belayan, dengan tarbiyah, dengan didikan daripada Sayyidina Ali, menyebabkan lama kelamaan bila dia membesar, maka dia menjadi orang yang kuat, menjadi seorang pahlawan yang hebat di medan peperangan dan seorang pemidato yang hebat. Jadi pemidato yang hebat, tetapi pada waktu malam dia menangis kepada Allah. Dia menangis kepada Allah. Dia menangis meminta pertolongan supaya Allah Ta'ala tolong dia, supaya Allah Ta'ala bantu dia, dan supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Siang dia gagah, tapi malam hari dia bangun semaya malam, bangun semaya tahajud, dia menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berani tak berani dia, gagah tak gagah dia, berlaku satu kisah. Apabila ketika mana dia berada di Damsyik, dia berada di negara Syam. Dia berada di negara Syam, maka raja pada masa itu bernama Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan, dia panggil Muhammad bin Al-Hanafiyah ni mari ke Syam. Sebab apa? Sebab pada masa itu Maharaja Rom,
Maharaja Rom tulis surat kepada Muawiyah. Dia kata, raja-raja aku dulu. Nizam raja-raja dia lah. Raja-raja aku dulu, aku nak bina hubungan di antara dengan raja-raja lain, maka aku akan buat satu pertandingan. Aku buat satu program menunjukkan kehebatan rakyat masing-masing. Lagu itulah mudah. Dia buat program menunjukkan kehebatan rakyat masing-masing. Mu hak mana ada rakyat mu hebat mu bawa. Raja, orang panggil raja ni pula, rakyat dia hebat dia bawa. Pakat bawa belakang. Raja tu raja ni sebab dia nak tengok lagu, nak tengok orang gusti ke, lagu tu lebih kurang. Supaya dalam filem dah dia tengok orang gocah. Raja-raja duduk di kalangan popok dia, dia nak bina hubungan di antara sama-sama dia. Dia pun tulis kepada Muawiyah. Dia kata, aku akan hantar orang paling kuat di kalangan aku untuk berlawan dengan orang-orangmu. Katanya Raja Rom pada masa itu. Maka dia hantarlah dua orang yang gagah perkasa. Seorang dalam kitab ni disebut, seorang itu bertubuh tinggi, ibarat pohon yang menjulang tinggi, besar. Orang dulu besar-besar. Orang ni besar, orang ni tinggi, ibarat bangunan yang melangit. Seorang lagi ni pula gagah perkasa. Tubuh dia bersasa ibarat singa. Kedua-dua ni dibawa oleh Maharaja Rom. Maka dia bawa, bila-bila dia tulis surat. Bawa surat, dia kata, kerajaanmu ni ada kedua orang serupa ngaku. Dia beri kepada Muawiyah. Muawiyah kata, orang yang tinggi serupa denganmu ni ada di kalangan aku. Lepas tu pula dua orang ada calon. Pertama iaitu Qais bin Sa'ad. Seorang lagi ni ada juga, iaitu siapa? Muhammad bin Al-Hanafiyah. Dua orang, Qais bin Sa'ad bin Ubadah, seorang lagi Muhammad bin Al-Hanafiyah. Maka Muawiyah panggil. Muawiyah panggil nak beradu tenaga, nak beradu kekuatan dengan dua orang wakil daripada Raja Rom pada masa tu. Bayarlah tinggi mana, siapa kau kipah kau siling, kamu tak tahulah orang dulu. Maka berlangsunglah. Mula-mula Qais bin Sa'ad. Qais bin Sa'ad ni dia buat lawak sikit. Dia buat lawak, moga kahwin ni tinggi. Dia pun pecah seluar. Pecah seluar, lepas tu dia bagi kepada orang Rom tu pakar. Bila orang Rom tu pakar agak peh-peh lah, dia rendah. Dia tidak besar mana. Bila orang Rom ni pakar, agak-agak seluar dia sampai mana. Maknanya sikat lah seluar tu, menyebabkan orang pakar suka belakang. Orang pakar suka belakang. Sebab seluar dia tu kecil. Bila orang Rom hak besar ni pakar, bakal nampak lucu lah. Nampak tak kena saing. Pakar ngam gitulah. Mari pula Muhammad bin Al-Hanafiyah. Ni kita nak cerita ni. Muhammad bin Al-Hanafiyah ni mari. Dia kata merayak kepada orang Rom tu. Sama ada dia nak duduk ataupun aku berdiri. Aku berdiri, dia duduk. Aku berdiri, dia duduk. Ataupun aku duduk, dia berdiri. Kalau aku duduk, dia berdiri, aku akan eret tangan dia. Kalau aku duduk, dia berdiri, aku akan holok tangan aku. Mu pilih. Oyak kepada dia nak duduk ke, dia nak berdiri. Maka orang Rom tadi kata, aku pilih untuk duduk. Tubuh besar ni, tubuh besar. Maka akhir sekali orang Rom ni duduk.
Bila duduk, maknanya Muhammad bin Al-Hanafiyah ni duduk bangun. Dia pohola tangan dia. Orang Rom ni duduk, dia pohola tangan dia. Orang Rom tadi tarik. Tak degi. Tak degi. Tu masuk ke apa? Muhammad bin Al-Hanafiyah ni bila orang Rom tarik, tak degi dia. Tak bergerak Muhammad bin Al-Hanafiyah ni. Nak oyak gagahnya dia. Nak oyak gagah. Kawan ni tak cakap tarik. Tak turun-turun. Moga dia duduk. Muhammad tak ada orang panggil gapo. Dia duduk. Muhammad diri. Dia tarik senjah turun. Tak turun. Akhir sekali dia kata, biar aku dirilah pula. Orang Rom tu diri. Muhammad bin Al-Hanafiyah duduk. Orang Rom ni angkat tangan. Dia pakai sekali senjah. Berkanjar. Kawan tu nak cabut lengan dia. Padahlah orang kata gagah hali gagah. Gagah Ali gagah Musa pohon ni berkali. Sebab Saidina Ali ni orang gagah. Pahlawan yang gagah, orang yang gagah. Tengok anak dia. Orang roh besar, supaya dengan pokok tinggi. Bila kawan ni diri, dia duduk. Kawan ni hola tangan. Sekali dia senjah ya. Terjatuh. Orang panggil terduduknya orang roh tadi. Maka menel lah. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan ni pun sukalah. Sebab tengok kau tubuh, tengok kau tuan ni kalah dah dia nya. Tapi nak oyaknya kehebatan dan juga kekuatan yang ada kepada Muhammad bin Al-Hanafiyah ini menyebabkan orang ni jadi takut, orang jadi gerung. Muhammad bin Al-Hanafiyah ni juga dia bukan setakat pahlawan, tetapi dia juga perawi hadis. Dia ni perawi hadis, muhaddisin. Dan Imam Bukhari dalam sahih dia ada meriwayatkan hadis daripada perawinya siapa? Muhammad bin Al-Hanafiyah. Dia ni bukan pahlawan saja, tapi dia ni juga adalah perawi hadis. Imam Bukhari ambil hadis daripada Muhammad bin Al-Hanafiyah. Ayatnya Muhammad bin Al-Hanafiyah ni perawi yang adil, perawi yang dhabit, yang kuat ingatan dia. Sebab perawi-perawi yang diambil daripada Imam Bukhari ni syarat dia ketat. Dia kena adil, dia kena kuat ingatan, dia tak boleh melakukan maksiat. Ni antara syarat-syarat yang Imam Bukhari letakkan kepada perawi-perawi dia. Ni kehebatan Muhammad bin Al-Hanafiyah. Disebut oleh ulama dia mati ketika mana tahun 80 Hijrah. Dia mati ketika mana dia mati orang panggil tahun 80 Hijrah. Dan ada setengah ulama kata 81 Hijrah. Yang mana umur dia berapa tahun? 62 tahun. Umur dia 62 tahun, dia telah meninggal dunia. Sama ada riwayat kata sama ada 80 Hijrah ataupun 81 Hijrah. Ni anak kandung kepada Saidina Ali bin Abi Talib dan juga orang panggil saudara lah, anak tiri kepada Hasan dan juga Husain, yang mempunyai kehebatan yang luar biasa. Walaupun dia ni gagah perkasa, tetapi dia juga banyak meriwayatkan hadis daripada sahabat-sahabat Nabi pada masa tu. Dengan Saidina Ali, ia ambil juga dengan ayah dia pun dia ambil hadis ni. Dengan Abu Hurairah, dengan Saidina Uthman, dengan Ammar bin Yasir, dengan Muawiyah, dia ramai lagi kalangan sahabat-sahabat Nabi yang lain yang Muawiyah, yang Muhammad bin Al-Hanafiyah ini ambil daripada mereka. Dan ada juga orang panggil ulama-ulama pada masa tu yang ambil ilmu daripada Muhammad bin Al-Hanafiyah. Kerana apa? Kerana kehebatan yang ada kepada beliau. Inilah anak Saidina Ali, hasil daripada perkahwinan dengan siapa tadi? Dengan seorang perempuan daripada Bani Al-Hanafiyah yang bernama Khawlah.
bin Ja'far bin Qais Al-Hanafiyah. Sayyidina Ali berkahwin dengan dia setelah kewafatan Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan dia seorang tabi'in. Dia seorang tabi'in. Selagi amo nak sebut Muhammad bin Al-Hanafiyah ini, dia telah, orang panggil dia telah terlibat dengan peperangan saudara pada masa itu. Dia telah berterlibat dengan peperangan saudara pada masa itu, di antara peperangan Jamal. Peperangan Jamal dia terlibat. Peperangan di kalangan sahabat-sahabat Nabi, maka dia terlibat dalam peperangan tersebut. Maka bagaimana sama ada dia ni, orang panggil bagaimana dia ni, orang panggil situasi dia, pendirian dia dalam peperangan itu, kita tak perlu bincang lah, kerana memerlukan masa yang panjang, memerlukan kepada penerangan yang panjang. Cuma memadailah kita berpegang bahawasanya Muhammad bin Al-Hanafiyah ni adalah perawi daripada Imam Bukhari. Maknanya dia ni orang yang siqah, dia ni orang yang benar, dia ni orang yang dhabit, orang yang kuat ingatan, orang baik. Walaupun dia terlibat terlibat dalam peperangan Jamal, peperangan di kalangan orang panggil sahabat-sahabat Nabi dan juga isteri Nabi, tetapi dia ni adalah perawi yang hadis, orang yang baik. Hak perang di kalangan sahabat Nabi, hak perang di kalangan dengan isteri Nabi itu bagi hamba kita tak perlu nak bincang di kalangan orang panggil orang awam. Sebab tu dalam cerita dalam kitab hak hamba bawa ni, dia banyak cerita berkenaan dengan konflik yang berlaku di antara orang panggil Muawiyah dan juga Muhammad bin Al-Hanafiyah. Jadi amba tak bawa lah pada pagi ni, amba bawa cerita lain. Supaya sebabnya tak bawa tu masa tak cukup. Masa tak cukup kerana nak terang cerita ni dengan start daripada awal sampai ke akhir. Supaya kita orang awam ni tidak menimbulkan keraguan, tidak menimbulkan persoalan yang boleh menyebabkan kurangnya hormat kita kepada sahabat-sahabat Nabi, kurang hormatnya kita kepada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Memadailah Muhammad bin Al-Hanafiyah ini, Imam Bukhari ambil dia sebagai perawi hadis, bukti bahawasanya Muhammad bin Al-Hanafiyah ni seorang yang hebat, seorang yang betul, seorang yang baik, perawi yang bagus, perawi yang ingatan dia kuat. Memadailah Imam Bukhari ambil dia sebagai perawi hadis, maka kita bersangka baik dengan dia sebagai seorang tabi'in dan juga sahabat-sahabat yang